untuk perkongsian topik Jumaat dengan tajuk kerja sebagai ibadah, insya-Allah. Dan tamu kita sudah pun datang dari jauh. Walaupun hari ini negeri Johor cuti, tapi alhamdulillah Ustaz Al-Fadhil Ustaz Hafiz Mansur dari Pejabat Mufti Negeri Johor sudah pun bersama kita di konti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama sahlan. Kali pertama mungkin Ustaz bersama sahabat pendengar IKIM FM. Ya, sebelum ni mungkin sebab Johor kerja hari Jumaat tak sempat nak turun. Tapi hari ni alhamdulillah dapat kongsikan. Tapi masa carnival masa tu hari tu memang setiap hari saya nampak Ustaz. Alhamdulillah. Betul. Penjaga wilayah. Penjaga wilayah. Alhamdulillah hari ini. Oh ya, hari ni dapat ke udara. Baik, sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Dan hari ni kita nak bercerita, nak kongsikan dan mungkin nak kongsikan, nak bagi semangat jugalah untuk sahabat-sahabat pendengar dan kami juga ni supaya kita upgrade ataupun naik taraf dan tingkatkan kualiti kerja daripada rutin biasa-biasa, ada job scope, ada bidang tugasan, KPI, kita nak upgrade lagi jadi ibadah dan dapat pahala Ustaz daripada kerja tu. Sebagai mukadimahnya mungkin daripada Ustaz ni, silakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pian, Hati dan juga sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada IKIM FM kerana sudi mengundang pada pagi ini untuk kongsi sama-sama dengan topik Jumaat. Jadi alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga ke hari ini dapat sama-sama dengan kita menikmati nikmat iman dan Islam, dapat meneruskan urusan kerja kita hari-hari. Kan royalti Pian hari-hari cakap je kan dengan radio. Hari-hari insya-Allah tak jemu kan. Sebab dia bergandingan dua tu insya-Allah tak jemu. Insya-Allah. Kalau Pian seorang pun dia pandai kan. Dengar tu macam berdua juga. Macam berdua juga. Seronok dengar. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terlebih dahulu kepada semua selamat hari bekerja lah. Selamat hari bekerja semalam. Yang kita lihat semua cuti kan. Tapi rasanya dijan. Itu satu pengorbanan. Pengorbanan besar lah kepada yang bekerja padahal kena cuti patutnya kan, hari bekerja tapi dia kerja juga. Itu satu pengorbanan yang sangat besar kepada umat ataupun masyarakat kita. Jadi bila kita sebut tentang hari bekerja dan dengan topik kita pagi ni yang saya ingin kongsikan iaitu kerja sebagai ibadah. Kan, kerja sebagai ibadah. Jadi kalau kita fikir tentang ibadat ni kalau kita fikir tentang ibadat, kalau kita faham ibadat tu solat, puasa, zakat, haji, umrah saja, maka saya rasa sikit sangat. Kan? Maksudnya satu hari kita semayang berapa kali? 5 kali semayang. Okey, berapa jam 5 waktu tu? Ya Allah. Kan, katakanlah satu hari 5 waktu 17 rakaat. Katakanlah kalau satu rakaat tu orang ambil 1 minit, 17 minit. Kalau orang ambil satu rakaat tu 2 minit, 34 minit, setengah jam. Kan kita cincai-cincai lah orang kata bahasa mudahnya. Dan kita katakan 1 jam. Maksudnya 1/24 itu ibadah khusus yang kita buat, semayang kita. Itu tak campur lagi tengah-tengah semayang tak kita ingat apa benda, ingat kerja juga. Tengah semayang kita lalai lagi, tengah semayang kita leka kan, kita berhayal tak ada khusyuk dan sebagainya. Itu ibadah khusus, satu hari hanya 1/24. Itu pun culas-culas tengah-tengah tu. Itu pun kadang-kadang akhir waktu, awal waktu. Kadang-kadang semayang itu pun kita bahagi-bagikan dengan dunia. Nantilah aku ada kerja ni, aku ada kerja ni. Nantilah last sekali baru dibagi pada ibadat. Jadi kalau kita fikir-fikir macam itu, Masya Allah, susahnya kita ni nak dapat pahala ni macam mana kalau kerana semayang semata-mata. Jadi sekarang ni kita nak jadikan seluruh kehidupan kita, apa yang kita buat, kerja kita itu sebagai ibadah. Jadi kalau kita memahami bahawa umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fisalu ummati baina 60 wa 70. Nabi pula sebut umur umat Nabi ni, Nabi kata 60 hingga 70 tahun je. Tak panjang. Jadi dah tolak masa kita main-main kecil-kecil kan, sebelum balik semua waktu kita belajar, ada berapa je masa baki kita untuk betul-betul kita manfaatkan sebagai ibadah. Jadi di sini kita kena faham bahawa ibadah tu ada dua. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus yang saya sebut tadilah, puasa, zakat, haji, solat dan sebagainya. Ibadah umum pelbagai, termasuklah kerja kita ini boleh dikategorikan sebagai ibadah
ibadah umum yang boleh kita dapat pahala bercakap je. Macam saya sebut tadi kan, DJ ni bercakap. Tapi kalau dia faham bercakap itu, Nabi SAW sebut kalimatun tayyibatun sedekah. Kan, bercakap yang baik-baik tu dapat pahala sedekah. Jadi pian masuk, Yati masuk konti ni, hari ni aku nak cakap yang baik-baik, memotivasikan orang kan, orang dengar Aikin dapat manfaat. Setiap kata tu jadi sedekah, walaupun kerja DJ. Bayangkan berapa banyak Yati cakap daripada pagi tadi sampai sekarang. Ya, yang laju bercakap kan. Tengok. Jadi berapa banyak butir perkataan tu. Berapa banyak kita bercakap. Jadi apa yang keluar daripada mulut kita ini pun dengan pekerjaan kita, kita kena faham kalau ianya baik, jadi sedekah dengan kita niat sebagai kalimatun tayyibah tadi. Tapi kalau kita bercakap pula tu benda yang tak baik, maka dia akan jadi dosa pula kepada kita. Jadi itulah yang kita katakan ibadat, iaitu kita nak perkembangkan ibadah-ibadah umum ini agar ibadah-ibadah yang kita buat secara umum kan, iaitu kerja kita, kalau kita jadi suri rumah ke kan, apa jua bidang kita jadi driver bas ke, driver taksi ke yang mendengar kan, apa pun kat pejabat ke, luar pejabat ke, semua itu sebagai ibadah. Kita riadah pun boleh jadi ibadah. Itu yang perlu kita fahami. Itu sedikit pembukaan ataupun mukadimah tentang benda yang biasa kita lakukan ataupun rutin, tapi kalau kita set ataupun tetapkan pada satu yang baik, insya-Allah dia akan terpandu jadi baik. Ustaz Dan tadi bila yang kata tadi tentang set tu, Ustaz pun dah sentuh tentang niat tadi. Bila tentang niat, ada orang yang keliru sebenarnya Ustaz. Kalau nak berniat ni, adakah setiap kali nak melakukan kerja yang dirasakan ibadah itu baru kita nak niat, ataupun secara automatik memang itu boleh sebagai ibadah sebenarnya? Okey, bila kita sebut tentang niat kan, jadi kalau ibadah khusus tu kena ada niat. Nak semayang, soli fardhu zuhri, ada niat. Nak puasa kena niat masa-masa dia. Jadi dalam ibadat ini pun kan, kita taklah saja aku masuk konti kan, pada hari ini selama 4 jam kerana Allah Ta'ala. Tak perlulah macam itu kan. Khusus sekali kita masuk tu dalam diri kita, aku bekerja ini kan nak buat baik, aku bekerja ni nak cari nafkah. Itu dah maksudnya kita bekerja ni dengan niat macam itu je, lintasan. Maka itu pun dah kira sebagai satu ibadah, dapat pahala tadi. Tapi kalau kita bawa suka-suka gitu ya, tak ada apa-apa, tak ada manfaat pun, jadi nanti dia jadi perkara biasa je lah. Jadi kalau kita nak jadikan ibadat, kita mandi pun, kita mandi tu ingat kenapa mandi? Yalah, badan dah berbau an-nazafatul minal iman. Jadi kita dapat pahala kerana pahala mandi tu. Taklah sia-sia masa tu sendiri, tak sia-sia. Sebab tu Nabi SAW sebut kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara itu kita mula dengan niat, dan bagi orang tu apa yang dia niatkan. Itu yang perlu kita faham. Mana kena lintaskan dalam hati. Lintas itu je lah. Kita buat apa ni, buat benda baik, insya-Allah harap jadi ibadah, jadilah akan jadi ibadat, dapat pahala Ustaz, insya-Allah. Baik, jumpa dalam kerja Ustaz, kalau boleh kita kongsikan. Sebelum ni, lepas ni kita lakukan soalan-soalan daripada sahabat pendengar. Bicara tentang ibadat ni akan kita kaitkan dengan ta'abbud ataupun penghambaan. Dalam solat itu kita tahu itu kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita punya rutin kita ataupun apa yang kita amalkan. Tapi dalam kerja, macam mana kita ada bos, kita ada HR pun sebut juga ni, kita ada CCTV yang memantau dan sebagainya. Macam mana kita nak cuba didik diri kita supaya apa yang kita lakukan ni tetap, walaupun ada bos, ada gaji, ada itu, ada tetap lillahi ta'ala, kerja kita untuk Allah SWT. Okey, soalan yang sangat baik lah. Sebenarnya apa pun yang kita buat, kita kena faham terlebih dahulu kita ni siapa. Kita kena faham diri kita ni siapa. Kalau kita faham kita ini hamba Allah, apa pun kita buat, kerja itu matlamat kita lillahi ta'ala terlebih dahulu. Sebab kalau kita mengharapkan balasan manusia, ihsan manusia ni, manusia tak boleh bagi berapa banyak. Manusia bukan boleh bagi kita satu dunia, kan. Manusia kadang-kadang ada yang boleh memuaskan hati kita, ada yang tak boleh memuaskan hati kita. Jadi kalau kita hanya semata-mata mengharap ganjaran manusia, maka kita akan kecewa. Jadi sebab tu dalam kerja ni kan, kita kena faham terlebih dahulu kita ni hamba Allah. Kalau kita faham kita ni hamba Allah, aku bekerja nak cari redha Allah. Aku bekerja bukan nak cari publicity. Aku bekerja bukan nak bangga-bangga. Aku bekerja bukan kan semata-mata nak dapat gaji. Tapi kita faham, aku ni hamba Allah. Bila kita kata kita ni hamba Allah, kita faham Allah suruh kita kan
buat satu perkara itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di samping yang sama kita buat dunia pun dengan panduan-panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita faham kita hamba Allah, macam Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah sebut, maksudnya akhirat tu kita cari juga, tetapi jangan lupa dunia ini. Tetapi dunia yang kita nak cari ini mestilah kita kembali kepada Allah, ikut perintah. Jadi kita faham, jadi aku bekerja kerana nak cari nafkah anak, nafkah isteri. Jadi kita fikir nafkah ni benda wajib. Nafkah bukan benda sunat. Kalau dah kahwin, bagi nafkah anak, bagi nafkah isteri, tu benda wajib. Jadi kita nak tunaikan yang wajib ni, kita kena cari nafkah, bekerja. Jadi bekerja itu kita niatkan untuk tunaikan perintah Allah. Dan cara kita nak menunaikan perintah Allah, cara taat kepada Allah. Tak boleh kita nak tunaikan nafkah tapi caranya tak betul. Tak boleh. Jadi matlamat kita nak buat yang wajib, maka cara pun kena betul. Jadi kita, kalau kita faham hamba Allah, aku takkan nak suap dalam mulut anak aku benda yang haram. Takkan aku nak suap dalam mulut isteri aku benda yang haram. Jadi kita tak akan sampai tahap itu. Jadi akhirnya kita tahu, aku ni hamba Allah. Jadi kita pun bekerja dengan baik, yang halal. Seperti mana Nabi SAW sebut, man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alati wa sa'ya 'ala ahli wa ta'attufan 'ala jarihi ba'athahu Allah yaumal qiyamah wajahu kal qamaril lailatal badri. Nabi sebut, siapa yang mencari dunia yang halal untuk menjauhkan diri daripada meminta-minta dan usaha untuk keluarganya dan untuk baik dengan tetangganya, akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, mukanya bagaikan bulan purnama. Berseri-seri piang bercakap dengan niat Allahu Akbar, nak orang senang hati, orang dapat ilmu, orang dapat hidayah, kita nak bagi nafkah keluarga dan sebagainya. Allah bangkitkan kita nanti bab bulan purnama. Sebab apa? Kita cari halalan. Nabi sebut, man talabad dunya halalan. Maksudnya nak memenuhi tuntutan dunia ini pun kita bekerja kena cari yang halal. Jadi kalau kita faham kita ni hamba Allah, kita bekerja, pertama sekali kita cari yang halal. Itu dia, cari sesuatu yang membawa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak buka sebenarnya talian untuk rakan-rakan kita bertanyakan soalan secara terus bersama yang bahagia Ustaz Hafiz di konti di talian kita di 0362051500. Di Facebook ikim.fm. Boleh juga hantar SMS soalan anda, type ikim jarak soalan yang anda nak ajukan, mungkin dah lama simpan rasa tak tahu nak tanya kat siapa, tanya hari ni insya-Allah, dan hantar ke 39111 untuk SMS dan Twitter, mention radio IKIM FM, insya-Allah akan cuba dibantulah menerusi perkongsian kita hari ini, cerita tentang kerja sebagai ibadah bersama Al-Fadhil Ustaz Hafiz Mansur dari Pejabat Mufti Negeri Johor. Dan kita akan menjerit seketika Ustaz ya. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama topik Jumaat di Warna Pagi IKIM FM. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui taman syurga, maka ragutlah, yakni perbanyakkanlah zikir untuk mendapat ganjaran. Para sahabat bertanya, apakah dia taman syurga? Baginda menjawab, kelompok-kelompok orang berzikir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang. Dengar IKIM Sok Model, pilihan pertama anda. 9.30 minit pagi. Alhamdulillah terus bersiaran Warna Pagi untuk topik Jumaat pagi ini bercerita tentang kerja sebagai ibadah. Dia kerja pun ada macam-macam jenis Ustaz Ada kerja yang dapat gaji, ada yang dapat allowance ikut jam dan sebagainya. Ada yang kerja banyak ni tapi tak dapat gaji, tak dapat apa, tapi itu kewajipan. Macam contoh mungkin ibu-ibu di rumah sebagai suri rumah, kerjanya sangat banyak sebenarnya. Kalau ikut gaji tak terbayarlah gajinya, tapi tak dapat, tapi dijanjikan pahala dan ganjaran yang besar dengan amanah yang dilaksanakan tu Ustaz. Macam mana pula Ustaz nak bagi sesuatu tu supaya yalah kita ni tidak terlalu berkira
dengan apa yang akan kita dapat, dan kita lakukan ni supaya dengan ikhlas hati, Ustaz. Okay, baik. Yang lelaki pun kadang-kadang yelah, ada juga kerja-kerja macam tu sebenarnya, kan. Mungkin Ustaz boleh bantu sikit, Ustaz. Allahu Akbar. Itu satu yang bayang. Kalau kita tengok ibu-ibu kat rumah tu kerja hari-hari. Suami tak bangun, anak tak bangun. Dia dah bangun, isteri dan ibu tu dah bangun. Suami dah tidur, anak dah tidur, isteri dan ibu tu tak tidur lagi. Allahu Akbar. Kan, time orang balik kerja, kan, suaminya penat, tidur. Dia kan tak boleh tidur selagi memang tak boleh tidur. Selagi tengok anak tak tidur, kan, suami tak tidur, orang perempuan tu dia tak boleh tidur lah. Tengok TV pun curi-curi je, kan, sambil lipat baju, sambil tengok TV, kan, sambil masak tu buka-buka radio dapat ilmu. Allah, itu satu pengorbanan yang besar sangat. Dan ramailah yang macam tu sebenarnya. Jadi sebenarnya bila kita sebut tentang ganjaran dan sebagainya, ataupun bagaimana kerja-kerja macam ini, tu saya sebut tadi, kan, pertama kita kena faham memang kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab kita. Kita tidak mengharap balasan. Kalaulah isteri tu mengharap balasan daripada kita, kan, dia kira, bang, pagi tadi saya dah buat sarapan, kalau awak sarapan dekat luar RM5, kan, dengan saya kira RM3. Kalau makan tengah hari, awak makan kat luar RM10, dengan saya kira diskaun RM8. Oh, habis kita sebelum tidur ting jom langsung sekali. Habis kalau kita minta dia terkejutkan, habis pakai kita lah. Kalau jadi satu ada charge, kita kena ada ihsan. Ihsan itulah penambah kepada pahala kita, ibadah kita. Macam contohlah, kalau kita bekerja sekalipun, kadang-kadang bila sampai pukul 5 petang, bunyi dah tu, punch card tu dah berbunyi dah. Oh, dah pukul 5 petang, tiba-tiba ada orang datang jumpa kita. Ustaz, boleh tolong tak saya? Itulah sebenarnya ihsan kita, kan, penambah kepada ibadat kita yang lebih. Tak boleh makcik, ini pejabat dah tutup pukul 5, makcik datang besok. Kadang-kadang kesian kita tengok makcik ni datang daripada jauh dengan duit tambang dan sebagainya, mengharapkan sesuatu daripada kita, sampai sebab jam tadi dia terlewat. Adakah kita nak layan, atau kita kata makcik balik, besok datang balik? Allahu Akbar. Jadi kita kena ada ihsan di situ. Inilah kerja yang dibuat oleh para ulama kita. Dia bukan sekadar menyampaikan buat kerja yang wajib, tapi di samping yang sama, dalam kerja itu, dalam amanah yang dia buat itu, dia mesti ada ihsan, kan, kasih sayang. Ni yang kita kadang-kadang tak ada. Kita kerja, yang penting aku buat kerja aku je, tak ada kasih sayang, tak ada toleransi, kan, tak ada orang kata budi bicara. Dan kalau tak ada perkara-perkara ini, menyebabkan kerja kita ni tertekan sebenarnya, kan. Kerja kita fikir duit je. Jadi kalau kita nak kerja ni, kita ada prinsip kerja. Dan prinsip kerja yang mana kerja ini kita jadikan sebagai ibadah. Yang pertama, bila kita nak bekerja, kita anggap kerja ini sebagai amanah. Amanah yang sangat besar. Hari ni saya nak tanya, kalau saya tanya dengan diri saya sendiri, kan, kerja cari kita cari kerja. Kebanyakan orang cari kerja sekarang ni, kerja tak ada, menganggur. Kita cari kerja. Maksudnya kita yang mengambil amanah. Bila kita mengambil amanah, ada tanggungjawab untuk kita menunaikan amanah. Kalau kita tidak menunaikan amanah itu, maksud kita telah mengkhianati amanah. Jadi menunaikan amanah pahala, mengkhianati amanah dosa. Itu kita nak faham. Jadi macam mana kerja ni jadi ibadat. Kerja jadi ibadat, aku dah mengambil amanah ini, aku nak tunaikan amanah. Jadi bila kita tunaikan amanah, kita kena faham, selain daripada amanah yang kita buat itu, kita kena itqan dalam bekerja. Tak boleh main cincah-cincah je, kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh, sebab Nabi pun sebut, kan, bila kamu buat satu pekerja yang disukai itu itqan, kan, fayutqin. Maksud kita itqan, maksudnya kita bersungguh-sungguh dalam kita bekerja, kita memahami bidang tugas kita. Jadi bila kita ada sifat itqan itu, barulah kita faham, oh, aku bekerja ni memang ini bidang minat aku. Sebab hari ni bila kita sebut tentang bekerja ni pun, ramai orang bekerja asal main tangkap muat je. Maksudnya kan gitu kan. Asal aku dapat kerja, dapat duit, asal boleh. Lepas suruh, lepas boleh makan, cukup pakai. Jadi akhirnya kerjanya tak ada itqan, kerjanya tak ada ihsan, kerjanya tidak ada amanah. Jadi kita kena faham, kita bekerja ini kerana kita nak menunaikan kewajipan tadi, maka mesti ada amanah. Mesti ada amanah. Sebab kita lihat kerja ni bukan satu benda yang apa pun kita buat. Para Nabi pun bekerja, para Nabi bekerja. Nabi Yusuf bekerja sebagai menteri. Nabi Zakaria, Nabi Nuh tukang kayu, Nabi Daud besi, kan? Nabi Ibrahim jual kain, kan? Jadi kita lihat Nabi tu bekerja. Nabi Muhammad, Nabi Musa pengembala kambing. Jadi Nabi tu walaupun ada tugas-tugas dia untuk umat, dia pun bekerja juga untuk
diri mereka sendiri. Jadi mereka buatlah kerja. Kan mana kerja kita untuk masyarakat, untuk umat, kita berdakwah, kita dakwah dengan ihsan, kasih sayang. Dan mana kerja yang betul-betul yang kita tanggungjawab kita, yang kita dibayar gaji dengan kontrak masa kita, kan amanah. Amanah. Kalau kita bekerja 8 jam, kena kerja 8 jam. Kalau kita curi masa, kan bukan benda baru, benda macam ini, curi masa dalam kerja, kan saya pun, kita pun tak nafikan, kadang-kadang kita pun culas juga, terleka benda-benda macam ini. Cara dia macam mana? Kita kena top up balik lah, balik lambat sikit, sikit, kan. Maksudnya kalau ada overtime tu jangan berkira-kira sangat. Itu sebenarnya kita bekerja ada kesungguhan, ada itqan, ada ihsan dalam kita bekerja. Ni kadang-kadang saya lihatlah benda-benda macam ini, kita muhasabah diri kita, ada tak perkara-perkara dalam diri kita. Sebab tu bagus jabat-jabat kerajaan ke mana-mana swasta, orang datang ada borang penilai. Sebab apa? Kita nak nilai supaya tahu macam mana orang tu dengan kita. Kalau dia kata bagus, maksudnya alhamdulillah. Kalau cakap ini pekerja ni masam, komplain, marah orang je, tak boleh lebih kurang, maksudnya macam mana kerja kita sebenarnya tu. Sedangkan kita diperintahkan untuk buat kerja itu kan untuk umat, berkasih sayang dengan umat, memudahkan umat dalam bekerja. Jadi perkara yang perlu. Itu baru nilai yang manusia tu. Itu baru nilai manusia yang kita boleh masuk dalam tabung tu. Kalau ada senyum tu lah kan, tabung senyum, masam sebagainya. Sila bagi bintang kepada saya. Baik, 5 bintang kita bagi sebab dia bagi okey. Kalau tak okey, 1 bintang menggunakan kita tak bagi senyuman juga. Itu nilai yang manusia. Belum lagi nilai yang Allah SWT sendiri, Ustaz ya. Dan tambah dengan Ustaz sebut tadi tentang bila kita cari kerja, mana kita yang mencari amanah tu, Ustaz. Tapi sedihnya macam gini apa orang kahwin, dia fikir Allah tak berjodoh dah lama, tak kan, Allah bujang je. Dia nak cari isteri. Yang perempuan pula, alamak, umur dah 30 kan, cakap tak kahwin-kahwin lagi. Dia yang cari suami. Jadi bila kamu dah cari suami, maksudnya kamu bekerja khidmat untuk suami, amanah. Jangan nanti bergaduh pula. Allah, saya dulu macam ni, gaduh pula. Suami pula, kan, dia yang cari isteri. Tunaikanlah tanggungjawab amanah. Jadi kita cari nafkah, bekerja, kasih sayang, itu pun kerja kita. Kita yang cari amanah. Tiba-tiba kita tak nak, kan. Lepas tu kita dah kahwin, ada anak tu kita daripada kita. Lepas tu kita ambil tanggungjawab, abaikan, kan. Kita yang cari amanah sekarang ni. Kenapa? Sedangkan Nabi sebut apa? Nabi sebut kan, mengkhianati amanah tu antara tanda-tanda munafik. Cakap tentang nikah kahwin tadi tu, nampak penerbit kita Syafizul Kifli berkerut dahi. Dia tengah mencari-cari juga tu, insya-Allah. Semoga bertemu dengan yang terbaik, insya-Allah. Baik, kita ada sedikit masalah teknikal dengan talian ataupun telefon kita. Tapi apa kita akan lainkan juga SMS juga soalan-soalan lain. Anda boleh terus mencuba, insya-Allah kita dapatkan seketika nanti. Puan Hinda ada satu soalan yang sangat bagus dan sangat mengetuk hati sesiapa saja mendengar soalan ni, Ustaz. Dan biasa kita hadapi. Kan katanya kadang-kadang setengah hamba Allah ni dengan bos ni bukan main lagi, taat, cukup buat kerja bagus sangatlah. Tapi bab dengan Allah ni hujung-hujung waktu je baru nak buat ni, Ustaz. Priority tu, Ustaz. Sebab tu antara prinsip dalam kita bekerja, mestilah tunaikan yang wajib. Yang wajib ini keutamaan dengan Allah. Jangan sampai kita bekerja kita mengabaikan sembahyang. Jangan sampai kita bekerja kita melanggar perintah Allah. Itu tak boleh. Maksudnya dalam prinsip bekerja itu sendiri nak jadikan ibadat, jangan sampai kita melanggar ibadat. Memang ada je kadang-kadang kita tak nafikan masalah-masalah macam ni. Saya pun kadang-kadang dia ajukan, Ustaz macam mana kita nak apa, bos saya macam gini. Dan jadi dia terlalu sangat nak ikut bos ke atas sebagainya, akhirnya mengabaikan ibadat. Maka tak boleh, kan. Solat tetap wajib. Jadi kalaulah kerja-kerja yang macam tu kita buat, kita kena muhasabah diri kita balik. Sebab kita tak akan dapat redha Allah, ataupun rezeki yang kita dapat itu tidak ada keberkatan. Berkat ni apa dia? Berkat ini maksudnya Allah akan tambah kepada kita tu, kan? Tambah kepada kita keberkatan, kebaikan. Bila ada berkat, maka ada kebaikan yang ditampar. Ini kalau kita bekerja macam tu, hak Allah kita tak tunaikan, nanti kita akan lihat gaji yang banyak pun tak cukup, kan? Gaji yang banyak pun tak cukup, kan? Duit yang ada ni pun bergaduh-gaduh, kan? Aku nak bayar tu tak. Sebab apa? Berkat itu Allah tarik. Jadi kita dalam bekerja prinsipnya utamakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bekerja ada masa rehat, okay, kita zuhur 1 hingga 2, kita utamakan hak Allah, tunaikan.
kita dah bekerja, Allah dah bagi masa kita, kesihatan, tapi ramai orang yang dia lupa, dia anggap dia bekerja ni, saya cari makan ustaz, saya yang cari duit, saya usaha sendiri. Tapi dia lupa nikmat mata dia siapa yang bagi. Kalau mata dia buta, dia boleh naik bas, boleh bawa kereta, tak boleh, payah ya. Payah. Kalau tangan dia tak ada, tangan ni pun boleh beli, ini tangan Allah bagi. Kalau tangannya tak ada, nak tarik komputer pun tak boleh. Tak boleh kan. Kaki kalau tak ada, nak pergi kerja macam mana? Jadi dia kena faham bahawa kerja itu segala ada pada badan kita ini semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keutamaan kita mestilah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kena buat, dan apa yang Allah larang kita kena tinggal. Jangan kita bekerja ada benda-benda yang haram dan yang syubhat, kena tinggal. Contoh kalau kata alah asal boleh je ni kan, asal ada kita pun buat. Yang penting alah kau tipu-tipu je sikit kan, yang penting syarikat kita untung. Boleh macam tu? Tak boleh. Jadi kita tahu sebab tipu itu satu benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh Nabi. Tak boleh buat macam tu. Jadi kalau kita buat macam itu, maka bukan kita je tak ada berkat, syarikat tu mungkin tak ada berkat, majikan itu tidak ada keberkatan. Sebab kita mengutamakan dunia semata-mata. Sebab nak mengutamakan dunia kan, kita kena faham kita ni humble tadi. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunaikan hak tu paling hampir dengan takwa kan ustaz ya. Dan ustaz bila cakap tentang tu, tentang berkat dan sebagainya ni, ada mungkin rakan-rakan kita sedang sambil-sambil melakukan kerja ni, sambil-sambil dengan IKIM FM ni. Jadi macam mana ustaz dengan cara macam tu sebenarnya ustaz? Keberkatan tu nak dapat macam mana ustaz? Tangan tak surat ni, tapi telinga dengar yang Pian Ustaz Hafiz pagi ni. Yalah, kita faham kan, sambil buat tu kadang-kadang dengar lagu. Yang penting saya nak sebut, kerja kita tadi kita bahas tentang itqan tadi, kesungguhan. Kerja kita selesai tak? InsyaAllah selesai. Kalau kita bawa bas, agak-agak kalau dengar radio itu okey tak? Maksudnya boleh tak dengar? Boleh tak sambil bawa tu kita beri tumpuan? Sampai insyaAllah sampai insyaAllah. Jadi ada benda yang macam itu tak ada masalah. Tapi kalau ada perkara yang kita perlukan itqan, tak boleh diganggu. Contoh sambil mesyuarat dia pergi main Facebook, dia dengar tu dengar ni, tak boleh tumpuan kepada. Akhirnya perbincangan itu perbincangan yang orang kata tak masak dalam perbincangan. Dia tak menyumbang apa-apa sedangkan dia diperlukan. Maka benda-benda ni kena muhasabah balik. Keberkatan tak ada. Jadi yang mana maksudnya dalam benda ni dia fleksibel, benda yang subjektif, yang ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kena timbang-timbang. Kena timbang-timbang. Bukan sebelum kita kata tak boleh, tapi kena timbang-timbang. Yang penting kerja kita tu macam mana. Baik. Jangan dekat buat ini kenapa salah? Alamak, kami buat surat tiba-tiba type nak type nama bos yang benar. Dengar Yati, type nama Yati. Nur Hayati Baradi ambil. Bagi dekat bos ni nama siapa? Allah mak bos. Tadi saya sambil buat surat saya dengar IKIM tersebut nama Yati, saya tertulis. Itu tak boleh. Distracted ataupun terganggu lah. Bahaya juga. Jadi ada kerja yang memerlukan fokus, maka dia kena fokus. Ada kerja tak ada masalah, maka kita raikan. Maksudnya ada timbang antara di situ. InsyaAllah semoga dapat timbang-timbang yang terbaik. Baik, satu soalan di Facebook kiriman Saiful Naim. Bila Ustaz cakap tentang keberkatan tadi, beliau bekerja sebagai pembekal dan beliau dapat tahu yang syarikat tempat beliau kerja mengamalkan rasuah. Bagaimana dengan beliau peroleh? Mungkin beliau tak terlibat, tak secara langsung pada beliau. Syarikat tersebut keseluruhannya ada didapati ada melakukan rasuah. Apa yang patut beliau Ustaz? Ini benda-benda yang biasa kadang-kadang kita lihat memang berlaku depan mata kita. Bukan sekadar syarikat tu mungkin bos tu ada rasuah. Kadang-kadang dalam syarikat itu contohlah mana-mana pusat membeli belah, sampai kita makan gaji pada dia, tapi syarikat itu juga ada melaksanakan jual beli arak ke benda-benda yang haram macam mana. Jadi kita dapat gaji daripada bahagian kita. Bahagian yang kita buat itu halal, maka itulah yang kita dapat keberkatan daripada situ. Tapi kalau kita pergi buat yang tu, maka kita dapat dosa. Contoh, kalau kita kerja dekat kilang, kita kerja dekat satu pusat supermarket, kan, kita kerja jaga pakaian baby, okey, halal. Tapi kalau kita pergi susu botol arak, itu dah haram. Sebab haram lagi, sebab kalau menyusun botol arak tu haram. Dia termasuk dalam perkara-perkara yang jelas. Yang jelas dia susun, diangkat, dia ambil, itu yang jelas. Kalau kita jadi cashier, kan, cashier semua banyak cashier kan, sebab tu kena asingkan. Yang arak ada cashier. Tapi kalau semua
bercampur. Ni pukul rata. Kita pun jual. Maksudnya kita terlibat dalam jual beli, akad jual beli di situ. Tak boleh. Jadi dalam perkara tadi, maksudnya yang rasuah tu itu bos, maka dia tanggung dosa. Kita dah kita kerja kita. Tapi kalau ada perkara yang boleh kita tegur, maka kita tegur. Sebab dalam kita nak menegur kemungkaran ini pun Nabi ajar kita. Kalau kita rasa kita boleh tegur dengan kata-kata, dengan tangan, kuasa, mungkin dengan kuasa kita ni kuli. Nak tegur bos, aku dah kena pecat. Jadi rasa tak boleh tegur dengan tangan, dengan kuasa, kita tegur dengan mulut, dengan kata-kata, nasihat. Kalau tak boleh dengan nasihat, dengan hati. Jadi itu pun kita kena tengok jugalah. InsyaAllah dapatlah memberi penjelasan juga. Cik Badri pun tanya soalan yang lebih kurang sama bentuknya. Ustaz dah beri penjelasan dan pencerahan bagaimana reaksi lah ya sebagai seorang pekerja itu sendiri. Betul. Terima kasih juga Puan Yat Saila Ustaz dari Amerika turut dengarkan perkongsian Ustaz pagi ini kat sana. Malam lah kot ya. Macam itulah, begitulah. Apapun semoga dapat manfaat. Kita dapatlah jadikan ataupun convert kerja kita menjadi ibadat, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Kefli Pahlawan Jawi di Facebook tanya, Ustaz, ada setengah orang ni tak bekerja ya, tapinya bila ditanya kata tawakal je kepada Allah untuk mendapatkan pekerjaan sebagainya. Macam mana statusnya tu Ustaz? Itu maksudnya dia tak memahami. Cuba pian lapar, tak lagi cik makan Perut dah sayang dah di perut. Tawakal lah, kejap lagi perut aku kenyang. Ya Allah. Tawakal kena ada usaha Ustaz. Jadi kita kena faham tawakal tu kena ada usaha. Jangan kita tawakal. Kata tawakal itu tawakul jadinya. Kan? Dia bukan tawakal. Maksudnya benda yang kita tawakal ini benda yang telah kita usaha. Kita dah usaha, kita dah ikhtiar, lepas tu baru kita tawakal. Maksudnya tawakal tu dah ambil usaha, baru kita serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita serah diri, apa pun kita dapat, kan? Kalau kita dapat sedikit, kita redha. Kalau kita dapat banyak, alhamdulillah. Jadi itu peringkat dia. Kita tiba-tiba tak ada usaha nak tawakal, ataupun tiba-tiba pasrah je lah. Banyak ni dia gaji aku. Kan, dia dah tahu anaknya 5 orang. Kan, dia kata anak 5 orang. Nak macam mana, pasrah je lah. Gajinya RM2. Tak bagi anak makan 5. Pasrah tak boleh. Dia kena ikhtiar bagaimana nak mencukupkan nafkah tadi. Dia kena ikhtiar lah sedaya upaya dia. Lepas dia ikhtiar sedaya upaya dia tadi, tu yang kita katakan kita kawan dalam bekerja, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Lepas tu baru dia boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dapat lepas tu, kita redha. Ni ramai juga yang macam ni. Ni bukan apa, jadi pemalas sebenarnya. Dia ada sakit penyakit M. Nak main tawakal je. Tak boleh usaha. Itu bukan satu kesilapan dalam memahami agama. Kita ada pilihan kita ya Ustaz ya, untuk kita melakukan apa yang terbaik untuk diri kita dan yang lain, insya-Allah. Dan lagi kalau kita boleh raikan rakan-rakan kita di Facebook soalan-soalan mereka, antaranya tentang kerja dan solat. Mungkin soalan yang sering kali Ustaz pun sering kali diajukan soalan begini. Satu, Kasim Selamat nama beliau di Facebook. Amboi nama Kasim Selamat. Satu masalah tentang tempat solat, dan katanya kalau tempat solat tak ada satu di tempat kerja beliau, dan ada pula katanya kena tolak gaji kalau pergi solat Jumaat. Tapi kerja kita dapat bagus lah, kita dah jaga nama syarikat, tolong bos dan sebagainya. Tapi dua benda tadi tu kekurangan. Pencerahan macam mana tu Ustaz? Tentang solat. Tentang solat, ni banyak dalam, kalau pergi Jabatan Mufti pun banyak kadang-kadang kilang-kilang ataupun pekerja-pekerja dia hantar surat mohon fatwa majikan tak benarkan solat Jumaat. Banyak saya diajukan soalan-soalan ni macam ni pun banyak. Kena potong gaji lagi Ustaz ni. Orang tanya Ustaz, macam mana kalau waktu tu kerja saya solat, macam pian kata sambil bekerja nak solat duha dan sebagainya. Okey, kita kena faham, tengok kedudukan solat tadi. Okey, bila kita bekerja, kerja tu wajib. Okey, kalau bertemu dengan yang sunat, maka utamakan yang wajib. Contoh nak solat duha, boleh tak? Waktu kita bekerja, kita dibayar gaji kontrak tadi. Jadi bila macam tu kita kena minta izin. Kalau bos kata, okey tak apa, waktu bekerja saya izinkan, kalau ada masa nak solat duha silakan. Jadi bila ada izin, maka tak ada masalah. Tapi kalau tak ada izin, kan, kita tak boleh ni, saya dah amalkan dah ni, nak solat duha juga. Istiqomah ni. Saya istiqomah. Sedangkan dia dah setuju, memang tu kerja dia. Kerja tu wajib. Duha tu sunat. Dia utamakan yang wajib. Yang wajib. Jadi jangan sampai dia tinggalkan kaunter. Cakap, oh tak boleh, saya ni waktu duha ni saya nak solat. Kat kaunter juga semayang. Dia tinggalkan kaunter dah, orang tu tunggu lama. Menjatuhkan imej syarikat ataupun pejabat tadi tak boleh. Sebab apa? Dia bertemu antara yang wajib dengan yang sunat. Tapi kalau bertemu yang wajib dengan yang wajib tadi, kan, hak Allah dengan hak makhluk,
maka kita kena mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita mendahulukan hak makhluk. Sebab dunia itu macam tadi mencari yang halal, dan dengan prinsip dia tidak meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bekerja tinggal solat. Jadi tentang solat Jumaat ni kadang-kadang memang terlalu banyak berlaku. Akhirnya kadang-kadang saya rasa soalan macam ini perlu dirujuk ke bahagian fatwa, mana-mana jabatan mufti. Kadang-kadang kita fikir-fikir balik dah bincang-bincang, kita kata okey, jangan lepas sampai 3 kali Jumaat. Ada fatwa yang macam tu. Kata maksudnya 2 Jumaat kerja, dua kali Jumaat tu dia pergi sembahyang Jumaat lagi. Pergi sembahyang Jumaat. Satu kali tu dia cuti sembahyang Zuhur, dia selang sendiri, ada shift macam itu. Ada yang syarikat buat macam gitu. Sebab apa? Jangan sampai tinggal solat Jumaat. Tapi sebenarnya benda ni perlu sebenarnya diperbincangkan kembali, supaya apa? Jangan sampai kita ada diskriminasi dengan agama. Diskriminasi agama. Kita tak boleh, sedangkan ini hak agama. Dan sama kita bekerja, kita tinggalkan solat. Ataupun tadi soalan tadi, Ustaz, saya nak solat tapi majikan saya tak sediakan bilik. Solat ini dalam Islam cukup mudah. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sujud. Kan, yang mana-mana, di mana-mana. Kan, dekat tempat kita je ni. Semayang mesti nak cari surau. Kena ada sejadah. Kena ada sejadah. Kan, kalau kita pergi sebagian negara macam saya dulu belajar dekat Mesir, mana ada? Kan, padang pasir. Sebelah jalan. Tengah-tengah tu orang kaki 5. Dekat tengah-tengah tu orang semayang. Dia tengok kan, dia tengok air pancut dekat orang kata taman tu. Itulah dah masuk waktu sana. Itulah dia basuh muka semua, terus bentang dekat atas rumput tu. Dia tengok rumput bersih, tak ada najis. Air najis tu tak ada. Yakin. Jadi cuma orang kita je nak cek musola. Itu orang kata kesempurnaan. Dalam kita nak mencari kesempurnaan. Tapi dalam perkara-perkara yang tertentu, bila mana bertembung dan sebagainya, jangan sampai kita nak cari masjid tak jumpa, cari musola tak jumpa, akhir-akhir cari tinggal solat. Sedangkan kita boleh solat di mana-mana sahaja. Yang penting cukup syarat-syarat tadi, tempatnya bersih, kan, kita ada air semayang dan sebagainya, insya-Allah dan solat kita diterima oleh lagi berkat kot kalau kita boleh solat kat kubikel kita tu Ustaz. Ni berkapet kan, tak ada air najis, semayang duha dalam ni, kan, ada arah kiblat, semayang kan, sambil-sambil radio tu berjalan lagu, semayang sunat 2 rakaat. Maksudnya bos pun tak ada masalah, silakan. Lagi tidak mengganggu, selagi tak mengganggu yang wajib kalau kita buat yang sunat tadi. Tapi kalau yang bertembung tadi, tu kena tengok balik. Utamakan hak siapa? Hak manusia, hak Allah. Hak Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan sebentar tadi. Mungkin yang mana terlibat dengan syarikat atau kilang atau company anda tu boleh rujuk pada pejabat mufti lah. Mungkin ada lain-lain. Ada lain-lain. Permohonan tu dia tengok suasana kan. Tengok syarikat ni macam mana, dia punya macam mana kita masalahnya berbeza syarikat. Tapi yang penting kena rujuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan sebenarnya alhamdulillah kita dapat juga tembusi talian kita untuk kita naikkan rakan kita di talian di 0362051500. Puan Siti. Puan Siti di talian dengan soalan beliau. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, saya ada sahabat lah. Dia suami dia ni dia aktif dalam tabligh. Tapi dia tak bekerja. Isteri dia bekerja, kerja kerajaan lah. Jadi macam suami dia ni macam kerja macam dia ambil komisen daripada kontraktor lah. Kalau dia ada kerja tu cuma dapat komisen je. Lepas tu sepanjang perkahwinan dia, isteri dia yang tanggung segala belanja apa semua kan. Jadinya dia pun ada cakap dengan anak-anak dia. Dia kata Abah, dia kata tak kerja pun Allah bagi rezeki. Dia kata tapi rezeki yang ada tu adalah daripada isteri. Dia kata dia redha, dia yakin pada Allah, tapi dia tak bekerja. Adakah itu macam tawakal ke apa ke? Kedudukannya macam mana tu? Terima kasih Puan Siti. Allah Akbar. Ni sampai dia tawakal ni tinggi sangat. Salah memahami. Sampai kan dah tawakal, dah kahwin pun tawakal lagi. Apa nak jadilah kan rezeki. Itu tak betul. Pada saya dalam keadaan macam ni, kita kena lihat, kalau isteri yang menanggung nafkah keluarga, itu dah satu kesilapan. Sebab asalnya yang menanggung nafkah itu ialah suami, bukan isteri. Kan, bukan isteri. Maksudnya kalau isteri macam Yati bekerja, kan, sahabat-sahabat isteri saya pun bekerja. Jadi itu
kerjanya seorang isteri tadi dengan niat nak membantu suami, bukan dia take over, ambil tanggungjawab, bukan ambil tanggungjawab suami. Kan suami yang tetap bertanggungjawab pada isteri dan juga anak-anak. Itu kita kena faham. Sebab nanti dia kata tak apa, isteri saya bekerja kan, dia boleh bayar duit rumahnya, aku cari lebih kurang cukup makan komisi. Terbalik pula. Terbalik. Itu tak betul. Sebab kita kena faham, dalam Islam suami tu yang jadi ketua keluarga, yang dipertanggungjawabkan. Manakala isteri yang bekerja itu hanya sifatnya membantu. Membantu. Jadi dalam masalah tadi kan, dalam dikata dia sebut tadi ada sahabat yang ni tabligh dan sebagainya. Kadang-kadang bukan salah tabligh, dia salah orang tu. Kan? Sebab kawan-kawan yang mengikut usaha dakwah tabligh bagus. Maksudnya dia bekerja, dia pergi dakwah, keluarga dia tak abaikan. Itu yang betul. Jangan kita berdakwah sampaikan anak isteri tak makan, tak minum, tawakal. Dan sebab kalau kita nak keluar berdakwah pun, kita kena cukupkan nafkah tadi. Kalau kita lihat pada dalam bab haji, bila sebut kemampuan tadi, dalam bab haji, nak pergi haji tu mesti mampu. Jadi orang yang nak pergi tu pun, antara kemampuan itu dibahaskan oleh para ulama. Dia pergi mampu tu, mampu juga meninggalkan nafkah untuk ahli keluarga yang ditinggalkan sepanjang ketiadaan dia. Jadi itu benda fardu, ibadah khusus tu. Apatah lagi kalau kita nak berdakwah dan sebagainya, jangan sampai kita tinggal gitu je. Tak apalah, insya-Allah abang pergi ni dakwah, usaha dakwah ni, nanti Allah bagilah rezeki kat awak. Nanti datanglah pinggan daripada orang sebelah ke apa. Tak boleh tawakal macam itu. Jangan pinggan je. Jangan pinggan je, betul-betul pinggan je tak diisi. Jangan kita tawakal macam itu. Jadi akhirnya kita itu tak betul. Jadi saya nak sebut lagi sekali, maksudnya dakwah tetap kita berjalan, tanggungjawab kita di samping yang sama, kewajipan itu pun kita kena sedia. Macam saya sebut tadi, Nabi bekerja, Nabi Muhammad SAW berdagang, kan, berdagang, kemudian menternak, cari nafkah juga di samping sana, berdakwah. Kan begitu juga para nabi yang lain tadi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hafiz Mansur atas perkongsian untuk topik Jumaat hari ini, cerita tentang kerja sebagai ibadah. Rasanya daripada awal sampai saat ini, rangkuman yang Ustaz sampaikan pada kita banyak memberi inspirasi untuk kita kerja lebih baik lagi, insya-Allah. Ustaz, kita dah sampai kepada penghujung rancangan kita, Ustaz. Mohon maaf atas keterbatasan masa. Apapun, jangan lupa ulangan topik Jumaat untuk setiap hari Ahad jam 7 pagi. Harap kalau Ustaz ada masa yang luang lepas ni dapat datang lagi sekali lagi, Ustaz, ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.